Bab kalau sekumpulan orang mengenakan seseorang, adakah dia akan dihukum ataupun dikisas? Adakah mereka semua sekali akan dikisas? Mutarrif berkata diambilnya daripada Sya'bi berhubung dengan dua orang yang telah bersaksi terhadap seseorang bahawa dia telah mencuri, maka Ali telah mengerat ataupun memotong tangannya. Kemudian mereka berdua membawa seorang yang lain dan berkata, kami telah tersalah, yakni terhadap orang sebelum ini. Maka Ali membatalkan syahadah kesaksian mereka berdua dan diambil diat untuk orang yang telah dikerat tangannya itu, dipotong tangannya itu daripada mereka berdua. Wa qala law alimtu, dan Ali berkata, kalaulah aku tahu bahawa kamu berdua memang sengaja, laqata'tukuma, nescaya aku potong tangan kamu berdua. Qala Abu Abdullah wa qala li Ibnu Bashar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar bahawa ada seorang budak lelaki telah dibunuh secara curi. Faqala Umar berkata, kalaupun duduk Sana'a terlibat dalam pembunuhannya, nescaya aku membunuh mereka ini semua. Mughirah bin Hakim berkata, diambilnya riwayat ini daripada ayahnya bahawa ada 4 orang telah membunuh seorang kanak-kanak. Umar berkata begitu juga. Wa aqada Abu Bakar wa Ibnu Zubair, Abu Bakar, Ibnu Zubair, Ali, Suwaid bin Muqarrin telah memerintahkan supaya dibalas kerana tamparan, supaya dibalas seseorang kerana tamparannya, yakni terhadap seseorang. Wa aqada Umar min darbatin bid-dirrah, dan Umar telah telah menyerahkan dirinya untuk dibalas kerana pukulan dengan cemeti. Wa aqada Aliun min thalathati aswat, dan Ali telah membalas 3 sebatan, telah membalas kerana 3 sebatan yang tersalah. Maksudnya gitu. Waqtasa Shuraih min sautin wa khumshin, dan Shuraih telah menghukum balas kerana saut, kerana seseorang telah memukul dengan cemeti ataupun khums, telah mencakar seseorang yang lain. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah, beliau berkata, Aisyah berkata, kami telah meladutkan Nabi SAW pada ketika sakit baginda, dan baginda mengisyaratkan kepada kami supaya kami tidak meladutkannya. Kami berkata, ini seperti orang sakit, ini seperti orang sakit yang tidak sukakan kepada ubat, ataupun ini tidak lebih daripada tidak suka seorang sakit kepada ubat. Manakala kalau kita kata karahiyata itu dengan hazaflah sebelum pada itu, yakni mahiyah illa karahiyatal marid, gitu. Ini tidak lebih daripada seorang sakit yang tidak suka kepada ubat. Falamma afaqa, bila Nabi SAW sedar, qala, baginda berkata, bukankah aku telah melarang kamu daripada meladutkan aku? Qala, perawi berkata, qulna karahiyatul marid lid-dawa, kami kata itu sebagai tidak suka orang sakit kepada ubat. Karahiyata al-marid lid-dawa. Kalau kita kata mansub bin al-khafid, kalau kita kata karahiyata itu dia selepas daripada illa mustathna, ma hiya illa karahiyata ad-dawa lil marid. Kata tadilah Rasulullah SAW bersabda, jangan tinggal seorang pun daripada kamu melainkan diladut dia tu dalam keadaan aku memerhatikannya, kecuali Abbas, kerana dia tidak terlibat bersama kamu. Babul qasamah, ini bab qasamah. Ash'ath bin Qais berkata, Nabi SAW berkata kepadaku, sama ada 2 orang saksimu,
atas sumpahnya. Ibnu Abi Mulaikah berkata, Muawiyah tidak menghukum qisas kerana qasamah ataupun berdasarkan qasamah. Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepada Adi bin Artad. Beliau telah dilantik oleh Umar untuk menjadi gubernur di Basrah, berhubung dengan seorang yang didapati terbunuh dekat salah sebuah rumah orang-orang yang penjual minyak sapi, bahawa kalau keluarga dia ataupun sahabat-sahabat dia mempunyai bukti, tak apalah, kalau tidak jangan engkau aniayai orang ramai. Fa in hadha, kerana kes ini tidak dapat diputuskan hingga hari kiamat. Diriwayatkan dari Bushair bin Yasar, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki Ansar dipanggil ataupun dikenali dia tu dengan Sahal bin Abi Hathmah. Dia menceritakan kepadanya bahawa sekumpulan orang daripada kaumnya telah pergi ke Khaybar. Di sana mereka berselerak, yakni berpisah, dan mereka mendapati salah seorang daripada mereka terbunuh. Mereka pun kata kepada orang-orang yang didapati sahabat dia tu terbunuh di kalangan mereka, kamu telah membunuh sahabat kami ini, orang kami ini. Qalu, mereka kata, kami tak bunuh dan kami tak tahu pun pembunuh dia. Mereka pun pergi membawa kes ini kepada Nabi SAW. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami pergi ke Khaybar, kami dapati salah seorang daripada kami terbunuh. Nabi SAW pun bersabda, yang besar dulu, yang lebih tua dulu, yang lebih tua dulu, yang ini bercakap. Faqala lahum, Nabi SAW berkata kepada mereka, ta'tu nabil bayyinah, kamu bawakan bukti terhadap orang yang telah membunuhnya. Qalu, mereka berkata, kami tidak ada bukti. Qala, baginda berkata, kalau begitu mereka akan bersumpah, yakni orang-orang Yahudi. Pokok ni kata, la narda bi aymanil yahud, kami tak puas hati, kami tak setuju dengan sumpah orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW pun tidak mahu disia-siakan darah sahabatnya ataupun kawannya itu, maka baginda membayar diat dengan memberikan 100 ekor unta sedekah, yakni kepada mereka, kepada mereka lah. Fawadahu, memberi diat kerana dia lah, kerana hak mati itu, yang dibagi itu kepada orang-orang yang berhak menerima daripada dia lah, sebagai pesaka. Diriwayatkan dari Abu Raja, salah seorang namanya Salman, salah seorang daripada keluarga Abi Qilabah. Beliau berkata, Abu Qilabah menceritakan kepada kami bahawa Umar bin Abdul Aziz telah menyatakan takhta dia ataupun tempat duduk dia di hadapan orang ramai pada suatu hari. Yang ini telah minta supaya diletak di luar sikit, di ruang yang lebih luas sikit daripada tempat biasa. Kemudian dia membenarkan orang masuk. Masuklah orang. Faqala, dia pun tanya, apa pendapat kamu tentang qasamah? Mereka kata, naqul, kami berpendapat, qasamah al-qawadu biha haqqun. Qasamah ini membunuh balas berdasarkannya adalah sesuatu yang hak. Khulafa dahulu telah menghukum qisas, menghukum balas terhadap pembunuhan berdasarkan qasamah ini. Qala li, Umar bin Abdul Aziz pun berkata kepadaku, apa pendapatmu wahai Aba Qilabah? Dia telah mendirikan aku, memperdirikan aku untuk orang ramai, yakni untuk menjawab kepada orang ramai. Faqultu, saya kata, wahai Amirul Mukminin, engkau kan ada ketua-ketua tentera dan bangsawan-bangsawan Arab. Apa kata kalau 50 orang daripada mereka bersaksi terhadap seseorang yang baik, yang muhsan, dengan syarat-syaratnya seperti yang kita sudah jumpa dahulu di Dimashq, bahawa orang itu telah berzina, padahal mereka tidak pun melihat dia berzina, adakah engkau akan merejamnya? Umar bin Abdul Aziz menjawab, tidak. Qultu, saya tanya lagi, kata Abu Qilabah, apa kata
Kalau 50 orang daripada mereka bersaksi terhadap seseorang di Hims, ini pun di Syria juga, bahawa orang itu telah mencuri, adakah engkau akan memotong tangannya padahal mereka tidak melihat yakni mereka mencuri? Qala, Umar menjawab, la, tidak. Qultu, saya berkata, fa wallahi, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membunuh sesiapa pun sama sekali kecuali kerana 3 perkara. 3 perkara jenayah. Yang pertama, seorang yang membunuh orang dengan sengaja lalu dia dibunuh, ataupun seorang yang berzina selepas muhsan, ataupun seorang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan murtad meninggalkan agama Islam. Faqala al-qaum, orang ramai pun berkata, bukankah Anas telah meriwayatkan hadis bahawa Rasulullah SAW telah memotong tangan kerana mencuri, dan baginda telah mencelakkan mata-mata penjenayah itu dengan besi panas. Thumma nabadhahum fi syams, kemudian baginda melemparkan mereka di tengah panas matahari. Faqultu, saya kata Abu Qilabah, nanti saya nak ceritakan kepada kamu hadis Anas itu. Anas sendiri cerita kepadaku bahawa ada sekumpulan orang daripada Ukl, yakni kabilah Ukl, 8 orang semua mereka pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Islam ataupun atas Islam. Fastawkhamu al-ard, selepas itu mereka mendapati bumi Madinah itu tidak sesuai dengan mereka, dan tubuh mereka jadi sakit. Mereka pun mengadu perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun berkata kepada mereka, tak mahukah kamu keluar pergi dekat penggembala kami, penggembala unta kami, di situ kamu boleh minum susunya dan air kencingnya. Dalam setengah nuskah dia ada beza tu abwal dulu, lepas tu baru alban. Tak apalah tu, maknanya lebih kurang. Qalu bala, mereka kata baiklah. Mereka pun pergi dan minum susu dan air kencing unta itu, sembuhlah mereka. Selepas itu mereka membunuh penggembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taradun na'am, dan membawa lari unta-unta. Perkara itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa arsala fi atharihim, baginda pun menghantar orang fi atharihim, untuk mengejar mereka, untuk menangkap mereka. Lalu mereka tertangkaplah selepas itu dan dibawakan mereka. Fa amara bihim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya begini-begini, seperti yang disebut kemudian itu, supaya dipotong tangan dan kaki mereka dan dicelak mata mereka dengan besi panas, kemudian dilemparkan mereka di bawah panas matahari hatta matu, sampai mereka mati. Qultu, saya berkata, pendapat saya, mana lagi perkara yang lebih berat daripada yang telah dilakukan oleh mereka ini? Mereka telah murtad, meninggalkan agama Islam, membunuh dan mencuri. Faqala Ambasah bin Sa'id, Ambasah bin Sa'id berkata, tidak pernah aku dengar seperti hari ini sama sekali. Faqultu, saya kata Abu Qilabah, adakah engkau bermaksud nak menolak hadisku? Wahai Ambasah? Ambasah kata, bukan, tetapi engkau telah mengemukakan hadis dengan tepat, dengan jelas hari ini. Itu maksud saya. Demi Allah, tentera ini, yakni penduduk Syam ini, akan terus dalam kebaikan ma'asha hadha syekh baina azhurihim, selagi orang tua ini ada di antara mereka. Maksud orang tua ni yakni Abu Qilabah. Qultu, saya berkata, kata Abu Qilabah lagi, ini dia meneruskan cerita dia, waqad kana fi hadha sunnah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berhubung dengan perkara ini ada sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang Ansar telah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bercakap-cakap dekat Nabi. Lalu seorang daripada mereka keluar dahulu daripada mereka, didapati kemudiannya dia terbunuh. Mereka pun keluar selepasnya, mereka mendapati kawan mereka itu sedang berlumuran dalam darah. Mereka pun kembali pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, wahai Rasulullah, sahabat kami yang bercakap-cakap dengan kita tadi
lepas tu dia keluar dulu daripada kami. Kami dapati dia sedang berlumuran darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar pergi. Faqala, baginda berkata, biman tazunnun au biman turawna qatlahu, ataupun qatalahu. Kamu rasa atau kamu fikir siapa yang membunuhnya? Faqalu nura, mereka berkata kami fikir Yahudi lah yang telah membunuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hantar utusannya kepada orang Yahudi untuk memanggil mereka. Lepas tu baginda bertanya, adakah kamu telah membunuh orang ini? Mereka menjawab, tidak. Nabi SAW berkata, adakah kamu boleh menerima sumpah 50 orang Yahudi tentang mereka tidak membunuhnya? Mereka berkata, mereka tak kisah kalau membunuh kita semua pun, lepas itu mereka akan bersumpah. Qala, Nabi SAW bersabda, kalau begitu kamu akan berhak mendapat diat dengan 50 orang daripada kamu bersumpah. Qalu ma kunna linahlifa, mereka berkata, kami tak akan bersumpah, sebab kami tak tengoklah mana, tak pasti juga. Fawadahu min indihi, tetapi Nabi SAW telah memberikan diat daripada pihaknya. Qultu wa qad kanat Hudzail khala'u, saya berkata lagi, saya bercerita lagi, kata Abu Qilabah ni, dia sambung lagi, wa qad kanat Hudzail khala'u khali'an lahum fil jahiliyah. Hudzail, yakni kabilah Hudzail, telah membuang, memutuskan hubungan dengan seorang lelaki daripada mereka semasa jahiliyah. Yang dia tak terimalah, tak mengaku sebagai puak dia semasa jahiliyah. Orang itu keluar pergi, lalu orang itu kemudiannya pergi ke sebuah rumah orang Yaman di Batha, yang ini dengan maksud nak curi lah. Pergi maksud nak curi, itu mana taraqat, dengan maksud mencuri. Tiba-tiba salah seorang daripada mereka sedar, dia pun menetaknya dengan pedang, lalu mati orang itu. Khali' tadi. Puak-puak Hudzail pun datang. Mereka tangkap orang Yaman yang membunuh itu dan mengangkat kes itu kepada Umar ketika musim haji. Wa qalu, mereka berkata, dia telah membunuh orang kami. Faqala, yang membunuh itu pula kata, sesungguhnya mereka telah memutuskan hubungan dengannya. Tidak mengaku lagi dia ni sebagai salah seorang daripada mereka. Faqala, Umar berkata, yuqsimu 50 min Hudzail ma khala'un, biar 50 orang daripada Hudzail itu bersumpah bahawa mereka tidak memutuskan hubungan orang ini dengan puak-puak dia. Qala, perawi berkata, fa aqsama minhum 49 rajulan, maka 49 orang daripada mereka telah bersumpah. Lepas tu seorang lagi daripada mereka datang daripada Syam, mereka minta dia supaya bersumpah juga, tetapi orang itu menebus sumpahnya dengan memberikan 1000 dirham. Dia kata, tak salah, saya tak siap sumpah, ambillah 1000 dirham, saya bui. Fa'adkhalu makanahu rajulan akhar, mereka pun memasukkan seorang lain ganti dia. Fadafa'ahu ila akhil maqtul, maka dia pun menyerahkan orang itu kepada saudara yang terbunuh itu, sehingga sertakan tangannya dengan tangan itu, orang yang membunuh. Mana diikat, kalau kita gari ini sah, dua gitu, nak suruh bunuh lah, ataupun biar dia pegang. Kalau tidak gari pun pegang tangan dah, pegang. Qala fantalaqna, perawi berkata, fantalaqna, kami pun pergilah bersama-sama dengan 50 orang yang telah bersumpah itu, sehingga apabila kami telah berada di Nakhlah, nama satu tempat, mereka telah ditimpa hujan turun. Fadakhalu fi gharin fil jabal, mereka pun masuklah dalam satu gua di satu bukit dekat situ. Lepas tu gua tu runtuh
mengenai 50 orang yang telah bersumpah tu mati semua. Mati semua. Tetapi terlepas dua orang tu, hak dua orang tu. Saudara yang kena bunuh tu dengan yang membunuh. Hak di ikatkan ataupun dipegang tangan dia tu. Mereka berdua telah diikuti oleh satu batu besar, dan batu itu telah mematahkan kaki saudara yang terbunuh itu. Hak nak kisah tu. Fa'asha haulan, dan dia hidup setahun, lepas tu mati juga. Qultu, saya berkata lagi, saya bercerita lagi, kata Abu Qilabah, wa qad kana Abdul Malik bin Marwan dulu pernah menghukum qisas seorang lelaki berdasarkan qasamah. Kemudian selepas dia bertindak begitu, dia menyesal, dan beliau telah memerintahkan 50 orang yang telah bersumpah supaya nama mereka dihapuskan daripada diwan, yakni buku senarai nama rakyat yang berhak ataupun yang diberikan oleh pihak kerajaan sekian-sekian banyak habuan. Wasayyarahum ila Syam, dan Abdul Malik bin Marwan membuang negeri mereka ke Syam. Bab ini serupa dengan dulu ni. Orang yang mengintai ke dalam rumah orang, lalu mereka membutakan matanya, fala diyata lahu, dia tidak berhak mendapat apa-apa diat. Diriwayatkan dari Anas bahawa ada seorang lelaki telah melihat ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hujrin min ba'd hujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke dalam salah sebuah rumah ataupun bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilaihi bimishqas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun pergi membawa sesuatu yang tajam ataupun masyaqis. Wa ja'ala yakhtiluhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam holok ke depan begitu, benda tajam tadi, untuk menikamnya. Diriwayatkan dari Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau memberitahu bahawa ada seorang telah mengintai melalui celah lubang pintu, lubang pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Rasulullah ada di tangan baginda midran. Midran ini orang perempuan buat selik di rambut dia tu. Apa kita kata? Macam sikak gitu. Tapi dia nak suruh kemar rambut dia tu, dia cucuk tu. Tu. Itu midran. Yang baginda buat menggaru kepalanya dengan midran itu. Ketika itulah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak dia, baginda pun berkata, kalau aku yakin engkau sedang mengintaiku, tentu aku tikam dengan ini pada mata engkau, kata dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya keizinan itu, minta izin itu ditentukan, diperintahkan kerana takut terlihatlah, kerana takut terlihat, ternampaklah sesuatu yang tidak sesuai mana orang nampak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, Abul Qasim berkata, kalau seseorang mengintai engkau dengan tidak tidak mendapat izin, atau dengan engkau tidak memberi izin kepadanya, fa khadzaftahu bihasatin, lalu engkau membalingnya dengan anak batu dan pecah matanya, lam yakun alaika junah, tidak berdosa engkau. Begitulah. Jadi hak semalam lagi sama, hak semalam lagi. Abad mula-mula kita baca malam ni, iaitu kalau satu orang, kalau ramai bunuh satu orang, lagu mana? Kalau seorang sama seorang itu tak apalah, bunuh baliklah dia. Tapi kalau ramai bunuh satu orang, adakah semua mereka akan dihukum? Jadi Imam Bukhari buat tajuk ni asabah, mengenakan itu tidak mesti bunuh. Apa-apalah mencederakan, melukakan, ramai yang membuat gitu. Adakah semua mereka akan dihukum? Hukum tu dalam kes kita kata kalau tidak sampai matilah, atau semua mereka itu akan diqisas, yakni dibunuh kalau dalam kes bunuh.
Tujuan Imam Bukhari buat tajuk ni iaitu dia nak isyaratkan kepada khilaf ulama dalam perkara ni. Dan dia nak royak pendapat dia. Pendapat dia nya supaya dia buat marilah dalil-dalil dia buat mari. Kemudian itulah pendapat dia. Tetapi ada juga yang mengatakan kalau ramah bunuh dia ada perincian pula. Hak yang terlibat dalam pembunuhan secara langsung tu, hak tu hak kena bunuh. Hak jutikan, hak jebedeh kita kata. Ataupun lain-lain lagi cara. Hak lain tu jom ita, jom tunggu tengok orang. Ataupun jom pegang. Hak tu tak kena. Dia kena bayar diat saja. Hak kena bunuh seorang saja. Ada pula yang mengatakan macam-macam lah pendapat itu. Tetapi Imam Bukhari tak setuju dengan itu. Bahkan dia mengatakan semua kena bunuh. Semua kena bunuh. Cuba kita tengok sini nombor 10. Fajak tak apalah tu. Sebab apa dia sebut masalah qisas ni secara khusus ni sini dia kata raddal limithli ma nuqila an Ibn Sirin. Yani dia nak menolak pendapat serupa dengan pendapat Ibn Sirin. Ibn Sirin kata lagu mana? Dia kata berhubung dengan seorang yang dibunuh oleh dua orang. Dibunuh salah seorang saja. Itu Ibn Sirin kata. Dibunuh salah seorang saja. Hak seorang lagi tu ambil dia. Dia kata lagu tu. Sya'bi pula kata dua orang yang terlibat dalam pembunuhan tadi diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Jadi keluarga boleh memilih mana seorang, kalau dua orang, mana seorang daripada yang mereka nak, daripada hak dua orang tadi. Ataupun kalau ramai-ramai, dalam ramai-ramai tu mana seorang hak mereka nak, gitu. Dan dia memaafkan yang lain, yang seorang lagi kalau dua orang, ataupun hak ramai-ramai lagi kalau ramai. Mengikut mazhab Zahiriyah pula, mengikut golongan Zahiriyah pula, dia kata dalam kes lagu ni tidak kena qisas kepada kedua-duanya ataupun semuanya tak kena qisas. Kedua tak kena, kalau ramai tak kena berlaku. Hak kenanya dia saja. Betul. Balil wajib ad-diyah. Lepas tu dalam Hasyiah dia kata ini adalah khilaf. Hak disebut sani pendapat orang ni, ini adalah pendapat yang berbeza daripada pendapat kebanyakan sahabat. Ma ajma'at alaihi sahabah, yang diijma'kan oleh sahabat. Dia guna perkataan ijma', ataupun kalau kita nak pelonggar sikit kita kata yang disepakatilah oleh sahabat. Dan mazhab jumhur ulama bahawa sekumpulan orang kalau bunuh satu orang pun mereka kena bunuh semua sekali. Mereka kena bunuh semua sekali. Itu pendapat jumhur. Imam Bukhari pun serupa dengan waktu juga dalam kes ni, serupa dengan jumhur, dia kata kena bunuh habis. Sebab itulah dia awak mari. Dia awak mari ni. Riwayat Mutarrif daripada Sya'bi berhubung dengan dua orang yang telah menjadi saksi terhadap satu orang yang dikatakan mencuri. Lepas tu Sayyidina Ali dah muka orang ni, dua orang ni saksi ni, orang yang zahirnya, orang yang adil, orang molek, kerak tangan, dah cukup syarat. Lepas tu hak dua orang tu hak mari orang lain pula. Dia kata hak dulu tu salah, sebenarnya bukan hak tu, hak curi, hak ni sebenarnya hak curi. Qala dia kata kami tersalah. Sayyidina Ali apabila begitu batalkan syahadah dia. Semula tak boleh jadi saksi tu, bila-bila tak boleh jadi saksi. Lepas tu hak tadi tu lagu mana dah kerak tangan dah. Kerak dah lah. Dia minta hak dua orang dibayar dia. Itu tu. Kerana hak ni kena kerak tangan buat dia dua orang. Dan Sayyidina Ali kata, kalau aku yakin kamu dulu sengaja buat gitu, aku potong tangan kamu. Tapi moga aku kira tidak sengaja, tersalah. Kalau sengaja tuduh orang sampai orang tu kena kerak tangan, kena kerak tangan, maka aku akan kerak tangan kamu berdua. Sebab apa? Dia kena kerak tangan tu kerana kamu. Ini Imam Bukhari naknya.
Dua orang seorang. Hak ni kena kerat seorang. Sayyidina Ali kata, kalau kamu sengaja aku akan kerat tangan kedua-dua kamu. Hukum dua orang kerana seorang. Itu Imam Bukhari nak dia pegang situ butir dia. Butir dia. Tapi tak ada arah lah. Pasal kamu tersalah. Dan hukum ni apabila dia sudah jalan dia gitu, lagu tu lah. Sekadar hak dalam dunia ni hukum kalau dalam pemerintahan Islam sekalipun dia kemungkinan tersalah itu ada. Dan itu dimaafkan. Sekiranya habis dah usaha tu. Sekiranya berlaku juga dimaafkan. Dan pemerintah tidak kena bayar ganti rugi. Kalau di sini macam di sini kesilapan orang tu. Dia kenakan ke atas orang tu. Diat itu. Gitu. Hak tu hak Imam Bukhari naknya. Satu orang kena kerat tangan. Hak ni pun kena kerat tangan juga lah muka sabit kerat tangan. Walaupun seorang, hak ni dua orang, kedua-dua kena kerat. Tidak kata salah seorang. Kerat dah kedua-dua sebab kedua-dua terlibat. Hak tu butir dia nak. Situ. Lepas tu dengan sanad dia diwak mari riwayat ini. Bahawa ada seorang budak telah dibunuh secara curi. Umar pun kata, kalau penduduk Sana'a tu semua sekali terlibat bunuh, aku akan bunuh habis pokok dia. Aku akan bunuh habis. Situ sudah pegangan Imam Bukhari. Sayyidina Umar kalau kena seorangnya kena bunuh, tapi kalau yang terlibat ni ramai. Sebab orang duduk muskil lagu mana ramai ni yang terlibat ni takkan nak bunuh. Kerana seorang ni beberapa orang. Sayyidina Umar kata kalau terlibat semua aku bunuh semua, kata dia. Ini Imam Bukhari nak, ini dalil dia daripada khulafa. Tadi Sayyidina Ali, ini Sayyidina Umar pula. Mana kalau semua kerana seorang yang mati dia akan bunuh, kisah semua. Itu dua. Mughirah bin Hakim ada meriwayatkan daripada ayah dia 4 orang terlibat dalam pembunuhan seorang kanak-kanak. Umar kata lagu tu juga. Lepas tu 4 orang. Kalau lebih lagi pun aku bunuh. Umar kata aku bunuh. Hak mana terlibat tu. Lepas tu Imam Bukhari buat mari hak ni secara apa ni kita panggil ta'liq. Riwayat ini Abu Bakar Ibnu Zubair Ali dia tak mari sanad secara ta'liq saja. Abu Bakar Ibnu Zubair Ali Suwaid Muqarrin mereka semua ni bui balah. Kalau seseorang itu tampar seseorang menampar seseorang yang lain, dia bui orang yang kena tampar tu balah. Itu kalau tampar. Kalau hak tampar tu ramai, support tu lagu tu. Kalau tampar, kalau bunuh lebih-lebih lagi lah kena balahnya. Umar kerana tersalah memukul orang, dia menyerahkan diri dia supaya dibalah dia. Supaya dibalah dia. Dan Ali telah menghukum supaya dibalah 3 sebatan kerana ketelanjuran pegawai dia. Syuraih juga begitu je. Ini tujuan dia nak ayaknya orang besar-besar ni semua kisah ni ada. Sebab tajuk dia idza asaba qaumun min rajulin. Apabila satu kumpulan orang mengenakan, tak kira dalam bentuk apa pun, tidak mesti bunuh, tampar ke, cakar ke, ataupun dalam bentuk lain, pukul ke dengan kayu ke dengan cemeti ke apa, kena balas. Hak tu hak Imam Bukhari naknya. Jadi cerita ni, cerita rekan-rekan ni dia sebut dalam ni sebenarnya telah diriwayatkan sebahagiannya 2-3 part tu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf dia dan Abdul Razak dalam musannaf dia. Begitu juga Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Mansur dalam sunan dia ada ni, sebut ni. Jadi ceritanya gini. Ni kalau dalam Asyiah nombor 13 ni. Ceritanya gini. Riwayat Ibnu Wahab qala haddatsani Jarir bin Hazim kapan? Tak apalah tu. Riwayat daripada Mughirah bin Hakim. Ni lah hak Imam Bukhari sebut tadi. Mughirah bin Hakim meriwayatkan daripada ayah dia. Ini riwayat. Iaitu ada seorang perempuan di Sana'a. Sana'a ni letaknya di Yaman. Suami dia tak ada. Suami dia pergi lain lah, tinggal rumah pergi ke lain. Lepas tu dia adalah seorang budak, anak yang dia pera. Anak suami dia. Mana anak tiri lah. Anak tiri.
Anak daripada isteri orang lain, anak tiri lah. Seorang budak namanya Asil. Lepas pada suami dia pergi ni, perempuan saat ni, si bini saat ni, wak kelik teman lelaki dia. Wak kelik teman lelaki dia duk main tak molek lah, tak molek. Lepas tu hak tina tu pun kata kepada teman lelaki dia tu, dia kata budak ni akan pecah rahsia kita ni. Baik bunuh lah, kata dia. Dia kata mula-mula hak teman lelaki dia tu tak say bunuh. Lepas tu kalau tak say bunuh, dia tak say ikut arah, tak say turut hak tina ni. Tak say ikut arah hak jatuh tu, tak say bersama dengan dia lah. Lepas tu dia pun sepakat lah untuk membunuh budak tadi. Orang tu, lepas tu ada seorang yang lain, lepas tu perempuan tadi terlibat juga, bini dia tu, dan seorang khaddam dia terlibat. Jadi 4 orang sini. Mereka bunuh budak tu. Lepas tu dia potong-potong. Ada juga seperti sekarang ni berlaku dah zaman dulu. Potong-potong anggotanya, bubuh dia dalam satu karung. Lepas tu pergi tahu dalam Telaga Buruk. Tu ceritanya. Pergi tahu dalam Telaga Buruk. Dan begitulah kisah seterusnya. Lepas tu ceritanya, teman perempuan itu ditangkap. Dia mengaku. Lepas pada tu mengaku, hak lain-lain pun mengaku juga. Gubernur Sayyidina Umar di sana menulis surat lah kepada Sayyidina Umar, lagu mana nak buat ni. Ramai ni terlibat ni dalam pembunuhan budak ni. Sayyidina Umar tulis surat kepada dia, suruh bunuh semua sekali. Ni cerita dia, suruh bunuh semua sekali. Dan dia kata dalam surat dia tu, kalau semua penduduk Sana'a tu terlibat dalam pembunuhannya, aku akan bunuh habis. Aku akan bunuh habis. Gitu cara dia. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar, dia kata Sayyidina Abu Bakar bui orang kisos, balah. Satunya peristiwa dia sendiri. Dan mungkin di sini Imam Bukhari bermaksud nak cerita orang lain, kes orang lain. Hak kes dia sendiri pun ada. Seperti dalam Hasyiah ni, dia tersalah lah, terlanjur menampar seorang. Lepas tu dia minta orang tu tapar dia. Tapar, kata dia. Tapar, tapi orang tu tak say. Sebab boleh jadi orang tu ada salah jugalah. Dia minta suruh tapar dia. Orang tu tak say. Orang tu kata saya maaf lah. Saya maaf. Itu nak ceritanya. Mana dia suruh balas. Ibnu Zubair lagu tu juga. Mana tidak semestinya terlibat dengan dia lah, orang lain lah. Kalau tampar orang lain, dia suruh balas. Pernah Sayyidina Ali, ni cerita Sayyidina Ali ni, hak kata suruh balas 3 sebatan, hak lebih. Ceritanya sini ada sebut, iaitu ada kes satu orang kena sebab, maka Sayyidina Ali pun suruhlah Qambar pergi sebab. Apabila sebab tu, lepas pada tu hak kena sebab tu mari, dia kata lebih 3, kata dia, sebab saya, kata dia. Lebih 3. Jadi Sayyidina Ali kata, ya betul kah lagu tu? Dia dapati betul. Kamu sebab 3 dia. Sebab hak je menyebab tu kena sebab lebih 3. Ya suruh balas. Sayyidina Ali suruh balas. Itu cerita. Ada sebut sini. Ambil sebab apa ni, cemeti tu, ataupun apa ni, rotan tu sebab dia 3 kali. Sebab tu lebih. Cuma dalam masalah hak menampak tampar tadi, semalam pun sudah sebut dah, khilaf ulama di situ. Boleh dikatakan semua ulama mengatakan kalau tampar tu kalau mata tak boleh. Kalau di pipi boleh lagi. Tapi kalau mata tu tak boleh, sebab takut jadi lebih. Kalau lebih boleh jadi buta ke macam-macam lah. Jadi dalam kes ini mereka mengatakan kena bayar diat saja. Tidak ada qisas dalam bentuk perbuatan itu, seperti yang diperlakukan dia tu. Tidak begitu. Supan ni juga. Sebab itulah dalam kes dulu kan, hak masalah apa ni, Sayyidatina Aisyah dengan sahabat-sahabat yang lain di satu pihak suatu ketika. Kemudian lepas pada tu Sayyidina Muawiyah
dengan Sayyidina Ali duduk bertikai kan. Sayyidina Ali nya tak saya bunuh. Kalau boleh dia tak saya jadi tumpah darah banyak lah. Biar betul-betul kita pastikan hak mana terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Osman tu, kita pegang hak tu. Kepala-kepala dia mana terlibat, kita bunuh hak tu sajalah. Sebab apa, dalam apa ni kitab-kitab sejarah pun disebut puak-puak ni selepas bunuh ni dia pakat dah. Dia pakat dah. Mana kita pakat ngaku belaka lah. Ramailah ngaku terpenuh bangunan pakat ngaku. Jadi Sayyidina Ali jadi serba salah sebab akan berlaku penumpahan darah banyak ni kalau lagu tu. Ni pendapat alik ni pula Sayyidina Muawiyah dan sahabat-sahabat yang lain, dia kata bapanya dia ngaku tu helah dia. Dia nak suruh kita jadi serba salah lah. Kita bunuh habis hak mana ngaku. Puak tu pendapat gitu. Ikut kita bunuh habis. Sebab dia suruh. Dia pegang dengan hak ni lah, hak ni. Iaitu kalau bunuh seorang, ramai yang terlibat, boleh bunuh habis. Apa teragak-agaknya. Kalau hak mana tidak terlibat sungguh tu, dia akan tarik diri. Dia ngaku mula-mula. Lepas tu kena seorang dua, lepas tu pakat kita dak lah. Ni tak buat dulu lagi, kata dia. Apa-apanya kena buat, barulah pecah rahsia hak sebenarnya. Sebab itu beza tu dari segi lagu mana cara nak hukum orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Osman. Hak ni pendapat gini, hak ni pendapat gini. Jadi orang yang mengatakan boleh bunuh semua sekali tu, dia ada alasan. Hak ni. Hak ni. Sayyidina Umar pun telah buat lagu tu juga. Dia kata kalau semua penduduk Sana'a tu terlibat, aku akan bunuh habis. Dia kata lagu tu. Tidak pelik mana kalau buat lagu tu pun. Lepas pada tu riwayat hak ni Aisyah ni. Riwayat ni sudah banyak kali kita jumpa. Hak cerita bubuh ubat ni. Dia celah keng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ladud orang panggil. Hak Imam Bukhari nak cerita sini ke dia? Hak kena bubuh laduk tu seorang je kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang kan. Tetapi terlibatnya ramai. Takkanlah semua tu pakat pegang bubuh dalam mulut tu. Ramai tu. Boleh jadi hak ni jo giling, hak ni jo buat gani bubuh air, baca hak ni jo buat, boleh jadilah. Hak ni ada saja tu tengok. Mana tidak terlibat secara langsung semua sekali, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh semua sekali. Kecuali Abbas. Sebab Abbas tak ada, dia tidak terlibat. Hak tidak terlibat tu tak kena dah. Hak mana terlibat walaupun tidak secara langsung kena juga. Ini dalam bab ladud. Kalau dalam bab bunuh lebih-lebih lagi. Sebab dia suruh terlibat. Kalau setara ni pun Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum dah qisas. Qisasnya dalam bentuk ni. Dan dia bubuh gitu, bubuh lagu tu walaupun orang tu tak sakit. Walaupun orang tu tak sakit, suruh bubuh juga. Hak tu nak sini ya. Hak cerita bubuh gapo tu tak apalah tu. Kita jumpa banyak kali dah. Hak sini hak naknya tu. Aku nak tengok. Biar tadi pakat tengok aku. Ni aku nak tengok. Kena bubuh. Gitu. Ini dalil Imam Bukhari juga. Lepas tu kita kata ni bukan masalah kisah. Kisah lah ni. Kisah ni tidak nanti benda besar. Banyak peringkat dia. Yang pentingnya hak kita naknya, poinnya apa dia? Seorang yang kena balas tu balas kepada ramai. Hak tu ni. Hak ni ada tu, hak tu. Ada. Lepas tu cerita qasamah. Cerita qasamah ni panjanglah. Tapi kita perekah. Nak cerita sininya, Imam Bukhari, Imam Abu Hanifah dan ramai lagi sependapat dengan dia mengatakan qasamah ni tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Paling tinggi kalau nak pakai pun, kalau siapa tak boleh pakai tu dengan maksud tak boleh pakai kalau berdasarkan qasamah ni nak bunuh orang yang didakwa sebagai pembunuh, tak boleh. Tak boleh. Itu pendapat mereka. Tak boleh. Tetapi Malik, Auza'i dan Laith bin Sa'ad, ramai lagi yang lain, dia kata boleh. Boleh bunuh orang berdasarkan qasamah. Begitu juga Imam Syafi'i, dia kata boleh berdasarkan qasamah. Boleh tengok hak khilaf gapo ni sini dalam hasyiah. Imam Bukhari di sini acak kali dia serupa dengan Imam Malik. Sini dak serupa dengan Imam Abu Hanifah. Dia awak mari ni Allah kau tak sih. Allah kau tak sih.
Dalil dia ni tak sepakat. Tak sepakat tu makna sebab apa? Itulah dia bagi hadis apa ni, riwayat Abu Qilabah ni. Adakah macam mana? Cuba rakyat, cuba kata. Apa kata dia? Kalau 50 orang jujur, hak kamu pilih lah. Ketua tentera, orang-orang bangsawan Arab, 50 orang bersumpah. Tapi semuanya tak tengok orang ni bunuh. Cuma dakwa kata dia bunuh. 50 orang bersumpah. Adakah kamu nak bunuh? Kalau orang zina 50 orang, dia kata. Kalau orang curi, dakwa orang curi 50 orang, dia tak tengok. Kamu nak kerak tangan dia? Nak rejam? Sebagaimana tak boleh rejam, sebagaimana tak boleh kerak tangan dalam hukum hudud, hak ni pun melibatkan darah juga ni. Tak boleh. Kisah ni pun tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka tidak merupakan saksi yang melihat dengan mata kepala. Hanya beraksangka sahaja. Hak ni percaya kau ni, hak ni percaya kau ni, hak ni percaya kau ni. Lepas tu pakat bersumpah. Kalau balik ni tak bersumpah. Kalau balik ni bersumpah, dia kata dia tidak bunuh. Tak apa, terlepas. Kalau dia tak bersumpah, sudah bunuh. Balik ni pula 50 orang pula. Begitu. Lepas tu perincian dia tu banyaklah pula pasal qasamah ni. Kalau nak bicara ni saja pun tak ada malam ni. Panjang sangat cerita dia. Pecahan-pecahan masalah dia tu. Tetapi hak asasnya hak tu. Asasnya. Semalam sebagainya kita sudah cerita dah orang yang timur tu apa konsepnya. Dari segi hikmat dia, falsafah dia, hak molek dia nya kok mana. Sudah sebut dah semalam. Lepas tu qasamah tak boleh pakai sebab apa? Imam Bukhari buat mari riwayat Ash'ath bin Qais. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kat aku, 2 orang saksimu atau sumpah dia. Atau sumpah dia. Ni hak asas dalam bab dakwa mendakwa ni. Dalam bab dakwaan ni asas dia. Sama ada saksi atau bukti di pihak pendakwa, di pihak terdakwa yang kena dakwa dia bersumpah. Tu je. Ni kalau kita tengok qasamah ni suruh pihak pendakwa tu bersumpah. Pendakwa tidak kena bersumpah, yang kena dakwa tu kena sumpah. Situ bercanggah dengan asas ni. Situ dia nak ayat. Imam Abu Hanifah pun dia jadi hak ni sebagai asas dia. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Tu asas dia. Pendakwa mesti bawa bukti. Bukti itu dalam bentuk saksi kau apa kau ikutlah. Tidak nanti 50 orang, tidak nanti apa 2 orang tak apa dah. Tapi kena ada bukti. Bukan suruh sumpah. Sumpah ni hak siapa? Hak mudda'a alaih, yang ni terdakwa. Wal yamin 'ala man ankara. Ni yamin untuk pendakwa macam mana? Satu, dia bercanggah dengan usul tu. Tu dia nak ayat. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan Muawiyah tidak menghukum qisas berdasarkan qasamah ini. Yang ni berdasarkan qasamah ni dia tidak bunuh orang. Tak sah dia. Sebab apa? Tak jelas. Nak bunuh orang tak jelas, tak boleh. Mana kalau kata alik dia bersumpah pun kalau selagi tak mengaku tak boleh. Alik ni tak boleh bersumpah, alik terdakwa ni tak boleh bersumpah pun. Tak boleh bersumpah. Kata bersumpah kamu bahawa puak kamu tidak terlibat dalam pembunuhan, dia tak boleh bersumpah pun, tak boleh bunuh. Alik ni bersumpah, alik ni tak bersumpah, tak boleh bunuh. Paling tinggi apa? Kalau dia tak boleh bersumpah, ni bukan lepas gitu saja. Paling tinggi bayar diat. Tu. Kisas bunuh dalam bentuk bunuh tak ada. Bagus tu. Molek gitu tu. Sebenarnya ni pendapat ni hak ni lebih cermat, lebih molek. Sebab apa? Tidak semesti tak boleh bersumpah tu maknanya dia tak berani. Maknanya orang dia ada salah seorang puak dia tu membunuh, dia tak boleh bersumpah tu sebab dia tidak pasti. Sumpah-sumpah ni benda besar. Kalau dia sanggup bersumpah, puak dia sanggup bersumpah, dia pun tak kena bayar. Gitulah cerita. Tu kesimpulannya. Umar bin Abdul Aziz tulis surat kepada Adi bin Artad. Dia ni lantik dia sebagai gubernur di Basrah. Berhubung dengan seorang yang terbunuh didapati di antara rumah-rumah Sammanin, yakni penjual minyak sapi. Dia kata kalau puak-puak dia ni, puak-puak yang kena bunuh ni ada bukti, ya kita boleh terima. Wa illa fala tazlimin nas.
Kalau tak ada bukti, jangan buat nyanyi kau orang. Ini menunjukkan Umar bin Abdul Aziz tak sih pakai qasamah. Tak sih. Tu Imam Bukhari nak je. Sini sesuai dengan mazhab Imam Abu Hanifah ni. Sesuai dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Sebab tu kita kata dah, Bukhari ni tak ada mazhab mana-mana. Mazhab dia sendiri. Cuma kadang-kadang kebetulan sesuai dengan orang ni. Kadang-kadang sesuai dengan orang ni. Nak kata dia ni muqallid kepada mazhab Syafi'i, kau kepada ni tak ada, jauh tu. Kalau orang baca Bukhari ni tahulah. Kadang-kadang serupa dengan ni, kadang-kadang serupa dengan di sini tak ni. Tak serupa dengan Syafi'i, tak serupa dengan Malik tak. Tetapi hak serupa je dengan Imam Abu Hanifah. Ni Umar bin Abdul Aziz kata jangan buat nyaya kat orang. Artinya kalau kita pakai qasamah tu jadi buat nyaya kat orang. Dia tidak suruh. Kamu minta pihak ni pendakwa ni hak kena bunuh ni biar dia bersumpah. Tak. Dia nak bukti. Sumpah tu bukan bukti. Balik pendakwa dia kena bagi bukti, bukan sumpah. Artinya Umar bin Abdul Aziz jadikan hadis hak tu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, ataupun hak ni syahidaka au yaminuhu. Dia hak ni sebagai asas, dijadikan hak ni sebagai asas dia. Hak ni tak boleh hukum. Kata Umar bin Abdul Aziz, sampai kiamat tak boleh hukum. Apa dia nak tahu hak ni? Sampai kiamat. Suruh Tuhan, saya suruh Tuhan akan balas lah. Hak siapa sebenarnya pembunuh, gitu. Dia tak ui. Ni Imam Bukhari hari ni dalam di terjematul bab dia, tajuk dia ni, dia nak ayat mazhab dia gitulah, pendapat dia gitu. Itu tujuan Imam Bukhari. Dia tak mari halik sana. Padahal halik sana pun ada juga dalil dia. Dia tak sih. Sebab apa dia kira ni lebih kuat? Muawiyah tak sih pakai. Muawiyah sama dia. Khalifah Rashid. Umar bin Abdul Aziz. Lepas pada Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz. Tengok mari. Umar bin Abdul Aziz tak sih pakai juga. Siapa dia? Khalifah Rashid. Lepas tu dia marilah hadis ni panjang cerita ni. Tak ada ni malam ni. Kita kena sambung semula insya-Allah. Kalau pakai gigi gitu tinggal banyak pula. Kalau nak puas hati kena sambung semula. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.